Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, khabar semua pelajar-pelajar saya di Reka Bentuk Teknologi tingkatan 2. Baik, hari ini insyaAllah kita akan bincang sikit soalan yang saya bagi pada minggu lepas. Okey, minggu lepas tu ya, bila saya tengok-tengok balik kan, yang hantarnya alahai. Berapa orang yang hantar? Baru seorang, Fatimah Az-Zahra binti Rosli. Ni je Fatimah hantar. Itulah jawab pasal kursi meja makan, and then dibina jadual komponen, fungsi dan objek bagi alatan, dia buat model fungsi. Okey, baik. So macam mana nak jawab soalan ni, dan kejap kita tengok, saya nak awak lengkapkan seperti mana yang ada dalam buku lah kejap lagi. Okey, tak apa, kita bincang dulu soalan ni. Okey, baik. So saya nak bagi contoh. Ini contoh seperti mana yang ada dalam buku kerja awak. Saya harap semua dah dapat buku kerja masing-masing. Ini berkaitan, masih lagi kita dalam subtopik analisis fungsi. Okay, analisis fungsi. Baik. So sekarang anda dibagi satu model, iaitu kita ada model rak kasut. Okey, rak kasut. Okey. So ini adalah soalan dalam buku modul aktiviti awak. Okey. Dalam modul aktiviti awak. Okey, muka surat 7 dan 8. Okey, boleh refer buku tersebut selepas inilah. Okey, baik. So sekarang sebelum kita nak memulakan melukis modul fungsi, so pertama sekali kita nak kena bina dulu jadual komponen. Okey, kita bina dulu jadual. Okey, jadual komponen. So rak kasut ni kejap. Kita tengok kita ada apa 3 bahagian. Kita ada bahagian komponen, fungsi, objek. Ada fungsi objek. Okay, kita ada komponen, fungsi, objek. Okay, ini simple je sebenarnya. Betul-betul simple. Okay, memang simple. Okay, so rak kasut. So kita nak mula dengan apa? Okay, pada rak kasut apa bahagian komponen yang ada? Rak kasut ni, dalam rak kasut tu, bayang dulu. Kalau ni rak kasut kita. Ni. Okay. Dan mungkin bahagian tengah ni ada juga kot. Okay, katakanlah ni rak kasut kita. Jadi kita letak kasut. Atas ada, bawah pun ada. Ini rak kasut. So, benda ni saya namakan dia sebagai muka komponen. Okay, muka komponen lah. So, ni muka tak kisah, kalau meja, muka meja lah. Kalau dalam kes ni dia adalah rak kasut. So, saya namakan dia sebagai muka rak. Okay, muka rak. Jadi, kat sini kita tulis muka rak. Okay, fungsi muka rak untuk apa? Yang ni kita buat minggu sebelum ni. Memegang. Muka rak akan memegang apa ni? Ni gambar apa ni? Kasut. Okay, kasut. Okay, next. Kemudian kita ada tadi perasaan saya mulakan dengan framing. So ni frame. Frame ni.
Frame. Okay. Jadi kita panggil frame. Tiang, lantai. Lantai apa nama? Lantai rak ni pun sama. Okay. Sini kita panggil dia frame. Ataupun kita sebut dia sebagai kerangka. Kerangka rak. Jadi kita tulis sini kerangka rak. Kerangka rak. Jadi kerangka rak dia memegang apa? Memegang tadi yang atas iaitu muka rak. Dia pegang ni. Ni lantai. Saya buat warna kuning. Ni lantai. Ke lantai muka rak tu. Tempat kita letak kasut tu kan. Tu tempat kita letak kasut. Okay. Next. Lepas tu kita ada komponen apa lagi? Ini je basically komponen. Okay. Kalau tahu macam mana kita nak buat kerangka rak ni memegang muka rak. Nak pastikan dia betul-betul pegang. So, dekat sini kena buat cantuman. Betul tak? Setiap bucu ni, yang ni, ni semua bucu ni. Kena buat cantuman. Jadi cantuman kita nak pakai apa? Kita akan pakai skru. Okay, kita akan pakai skru. Jadi kita tulis kat situ SKRU. Okay, skru. Jadi skru memegang apa? Memegang dua-dua dia pegang kan? Kerangka rak pun dia pegang. Okay. Muka rak pun dia pegang. Okay, dua tu dia pegang. Okay. Dan terakhir, ini bukan sebagai pada komponen tapi juga boleh kita tulis iaitu bahagian mana? Ni. Ni. Apa ni? Bahagian apa ni tak? Bahagian apa tu? Bahagian lantai. Pun boleh letak juga tulis kita. Dan lantai. Okay. Lantai memegang apa? Keseluruhan. Jadi kita sebut apa? Keseluruhan tu. Sebut saja kerangka rak. Kerana kerangka rak dah pun dicantum kepada muka rak. Okay. Boleh faham? Saya tak pasti sama ada apa lagi komponen yang awak buat. Sebab yang hantar Fatimah Zarah binti Rosli saja yang hantar. Okey, kemudian kalau refer pada muka surat 8, okey, dia ada minta kita buat model fungsi. Okey, model fungsi berdasarkan ni lah. So kalau sebut model fungsi ni sebenarnya berdasarkan ni. Okey, berdasarkan komponen ni. Komponen kita buat garisan fungsi ya. Ingat lagi garisan fungsi. Garisan fungsi ni kita boleh lukis anak panah straight yang membawa maksud berguna. Okey, membawa maksud berguna. Kita boleh buat dia dengan garisan putus-putus, anak panah garisan putus-putus. Maksud juga berguna tapi tidak cukup. Ataupun anak panah dengan bengkok-bengkok macam tu. Okey, yang ni bermasalah. Ataupun kita boleh buat anak panah dengan garisan yang tebal. Okay, garisan tebal sedikit. Okay, menunjukkan berguna tetapi berlebihan, eksesif. Okay, baik. So, kita nak buat model fungsi. Macam mana nak buat model fungsi? Okay, simple Saya ambil. Tapi saya ni terus kepada kita anggap yang kita punya rak kita ni bermasalah. Okey, saya nak tanya awak. Apakah masalah yang biasa dihadapi oleh rak sebegini? Okey, apa masalah dia?
masalah biasa. Okey, masalah biasa bagi rak kasut ni. Okey, masalah dia biasa bergoyang lah. Okey, bergoyang. Lagi apa lagi masalahnya? Okey, tadi kita kata pakai skru, mungkin skru tu berkarat. Skru berkarat. Okey, katakanlah masalah dia bergoyang dan disebabkan oleh skru berkarat. Jadi apa kita kena buat? Okey, apa kita kena buat? Kita nak kena lukis model fungsi. Model fungsi ni khusus kepada model fungsi rak tersebut yang mempunyai masalah. Okey, so kita melukis model fungsi. Kita nak mula dengan apa? Okey, kita mula objek yang terakhir ataupun beban bagi model kita ataupun beban bagi model kita ni adalah kasut. Jadi kasut ni mestilah berada di bahagian akhir sekali. Kita mula sebabkan kita punya jadual ni. Okey, sebabkan jadual kita ni ada komponen-komponen yang terlibat, jadi kita guna pakai ni saja. So kita mulakan dengan lantai. Okey, kita mulakan dengan lantai. Jadi kita letak dalam ni. Petak pun boleh. Petak. Okey, kita mulakan dengan lantai. Okey, so kita tulis lantai. Lepas tu komponen kedua kita adalah kerangka rak kan. Kerangka rak. Ada muka rak. Ada kaset. Okey, semua ni mesti diletakkan dalam kotak lah. Jangan pula letak dalam kotak. Kotak tu benda yang macam untuk memudahkan kita nampak lah pergerakan dia. Okey, letak dalam kotak. Okey, kita letak lagi. Okey. Okey. So, saya nak katakanlah rak ni bermasalah. Jadi kita kena gunakan anak panah. Okey. Okey. Kita guna anak panah. Saya lukis ni lah. Mana pula pen saya tadi? Okey. Saya guna warna merah. Sepatutnya pakai tebal sikit. Okey. Lantai akan memegang kerangka rak. Jadi saya nak tahu. Lantai memegang kerangka rak, nak guna garisan macam mana? Okey, kita guna garisan yang berguna. Okey, garisan berguna. Garisan berguna tu bermaksud garisannya lurus je. Buat anak panah macam ni. Okey, ini jangan lupa yang ni untuk rak yang bermasalah. Kang tak faham pula. Ni rak kasut bermasalah. Okey, rak kasut bermasalah. Okey, rak kasut yang bermasalah. Kita nak bincang rak kasut yang bermasalah tadi lah. Okey, kemudian kerangka rak nak pegang muka rak, dia bermasalah ke tak? Ke bercukup? Ke lebih? Okey, kalaulah dia bermasalah ataupun tak cukup, dia bukan bermasalah. Kerangka nak pegang pun dia tak ada masalah. Cuma dia ada tak cukup. Kita buat garisan putus-putus. Okey, kemudian sebabkan kerangka rak pegang dalam keadaan yang tak cukup kepada muka rak, maka dia akan hadapi masalah pada kita punya beban yang terakhir, iaitu kasut. Okey.
berdasarkan ni tadi, jadual komponen, ada satu lagi tak sebut, iaitu skru. Okey, kita sebut skru ni. Sebut skru. So, kita ambil skru. Okey. Skru ni tadi, tugas dia berdasarkan jadual komponen kita. Okay, ni, jadual komponen ni. Ni. Dia pegang kerang kerak dan muka rak. So, dia pegang dua-dua sekali. So, apa yang kita nak buat? Kita akan guna garisan apa? Okay. Dia bukan skru ni memberi masalah. Tapi yang bermasalah tu bagi masalah kepada skru. Jadi, kita gunakan garisan putus-putus. Garisan putus-putus. Pegang muka rak. Dia juga memegang dalam keadaan yang tidak sempurna. Berguna tapi dia tak cukup. Okey, sekarang ni macam nak siap tapi belum lagi sebenarnya. Disebabkan dia bermasalah. Masalah tadi kita kata dia ni bergoyang. Okey, dia kata goyang tadi tak sempurna lah. Cantum tapi dia bergoyang. Tak sempurna. Masalah datang daripada karat. So, yang bagi karat ni bukan komponen. Jadi kita akan tulis dia sebagai satu lagi benda yang baru. Kita akan tulis karat ni disebabkan oleh oksidasi ataupun kelembapan. Okay, kelembapan. Jadi, kelembapan yang bagi masalah kepada kita punya skru. Bila bagi masalah, kita gunakan garisan bengkang bengkok. Okay. So, dah lengkap kita punya jadual, modul fungsi bagi rak kasut yang bermasalah. Macam ni je. Okay, macam ni je. Jadi, kalau perasan, yang ni, kelembapan ni, dia bukan komponen. Tapi kita sebut dia sebagai, dia ada halangan. Kita sebut dia sebagai salah satu daripada halangan. Okay, halangan. Okay, halangan apa? Halangan yang menyebabkan komponen kita tadi bermasalah. Okay, halangan yang menyebabkan komponen-komponen dalam model kita bermasalah. Maksudnya dia di luar daripada komponen. Komponen tu dah ada tapi masalah luar yang menyebabkan dia. Jadi jenis halangan ni ada beberapa jenis, ada 3 jenis. Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh semula jadi. Okay. Yang kedua disebabkan oleh keadaan saintifiknya ataupun secara fiziknya. Yang ketiga, halangan tu datang dari sudut sifat asas objek. Okey, sifat asas. Okey, sifat asas objek. Jadi kalau macam semula jadi ni mungkin air ke hujan. Okey, panas. Okey, ni keadaan semula jadi. Kemudian disebabkan oleh sains, mungkin hentakan. Okey, ada momentum. Okey, mungkin ada inersia dekat sini. Okey, itu keadaan fizik lah. Berat ke. Okey, ni keadaan. Kemudian ada juga halangan berbentuk sifat asas objek. Okey, yang menyebabkan keadaan kinetik. Contoh yang melibatkan tenaga manusia. Tenaga manusia. Okey, contoh macam mungkin tuas yang ringkas, tapi kalau kita tekan kuat sangat, tenaga manusia ni kuat sangat tekan tuas tu, dia jadi patah. Ataupun contoh halangan kepada kita punya model kita. Okey, so itu saja. Saya nak juga awak buat model fungsi ni. Okay, untuk minggu ni masih lagi saya nakkan jawapan bagi soalan
di muka surat 7 dan muka surat 8. Okay, berdasarkan penerangan yang saya lakukan kepada awak ini. Okay, saya harap membantu pelajaran kita pada hari ini. Okay, so sebagai kerja rumah, okay, kerja rumah, ni kerja rumah awak buat saja model aktiviti ni. Okay, model aktiviti. Model aktiviti ke model apa? Model inovasi tak? Model inovasi tu. Buku warna biru kan? Biru. Okay, muka surat 7, muka surat 8. Yang ni kerja rumah. Okay, kerja rumah ni. Rumah. Jangan lupa pula. Okay. Baik. So, ada apa-apa soalan, boleh terus dia tanya saya nanti. Kalau lah ada masalah, jangan malu-malu nak tanya untuk jawab soalan, kerana kita nak bagi awak faham. Okay, kalau tak faham nanti masalah. Okay, sebab ini teori teori kepada reka bentuk di tingkatan 2. Okay, saya satu saja daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa di lain waktu. Harap membantu. Okay, apa masalah boleh kontak saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.